Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Farid bin Kasman, nombor metrik 060925, dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling semester 6. Pada hari ini saya akan membahaskan ataupun membincangkan apa yang saya faham mengenai tajuk dakwah yang ke-10, iaitu yang berkenaan dengan ta'alluq sifat qudrah di bawah subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah, iaitu kod kursusnya USA 313008. Perbahasan mengenai tajuk ta'alluq sifat qudrah ini saya petik ataupun saya ambil kefahaman daripada kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Okey, baiklah. Seterusnya iaitu mengenai penerangan tentang pengertian ta'alluq. Apa yang difaham dengan ta'alluq, iaitu ta'alluq merupakan sesuatu yang berkaitan ataupun berhubungan, bertalian dan bergantung kepada sesuatu yang lain. Ta'alluq ini juga membincangkan tentang sesuatu sifat atas sesuatu perbuatan setelah sifat itu berdiri pada zatnya sendiri. Pengertian ta'alluq yang saya ambil di sini merupakan pengertian ta'alluq berdasarkan kepada ilmu tauhid, di mana ia menyatakan mengenai tentang membincangkan tentang sesuatu sifat, sesuatu perbuatan setelah sifat itu berdiri pada zatnya sendiri. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbincangan serba sedikit mengenai kudrah Allah. Pada perbincangan ini banyak perkara yang menjelaskan tentang perbahasan mengenai kudrah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat kudrah Allah itu tentang alam dan seisinya, di mana kudrah Allah ini dinyatakan bahawa menguasai tentang alam yang telah diciptakan dan seluruh benda ataupun seluruh makhluk yang berada di dalamnya. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, iaitu mengenai kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ini, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam perbahasan kitab ini ada menyatakan bahawa segala yang ada di dalam muka bumi ataupun alam ini adalah hasil ciptaan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sebagai hamba ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mempercayai tentang kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali ada menyatakan bahawa sekiranya kita mempercayai bahawa sebahagian besar ataupun seluruh alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di dalamnya merupakan ciptaan daripada kekuasaan Allah dan mustahil bagi Allah untuk tidak boleh menciptanya. Maksud daripada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini, di mana Allah ini Allah mempunyai kuasa terhadap sesuatu perkara untuk menciptanya ataupun mentiadakannya. Allah berkuasa terhadap seluruh alam dan Allah berkuasa terhadap segala makhluk yang ada di dalam alam tersebut. Seterusnya, kekuasaan mencipta sesuatu itu bererti berkuasa untuk mencipta sesuatu yang mempunyai sifat yang sama dengannya. Hal ini kerana kudrah Allah ataupun kekuasaan Allah tidak terhad kepada sesuatu jumlah ataupun sesuatu benda sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas kudrah Allah mencipta sesuatu yang boleh menyamai sifat sesuatu benda tersebut. Itulah mengenai serba sedikit mengenai sifat kudrah Allah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqadnya.
Okey, yang seterusnya ialah ta'alluq sifat qudrah. Ta'alluq ini seperti yang telah diterangkan tadi, iaitu sesuatu perkara yang berhubung ataupun berkaitan sesama sesuatu yang lain. Di dalam perbahasan ini di bawah tajuk ta'alluq sifat al-qudrah telah datang satu persoalan yang menanyakan adakah boleh dikatakan bahawa sesuatu yang dikehendaki Allah itu berlaku percanggahan merupakan sesuatu takdir, di mana sekiranya sesuatu yang dikehendaki Allah itu boleh berlaku percanggahan ataupun tidak, dan sama ada ia adalah takdir ataupun bukan takdir yang ditentukan oleh Allah. Penerangan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam perkara ini telah berlaku banyak perselisihan. Sebenarnya perkara ini tidak perlu pun ada perselisihan, tetapi ia telah berlaku perselisihan disebabkan kepada penggunaan unsur bahasa yang ada padanya. Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa telah terbukti, bahawa telah jelas perlu untuk kita diyakini setiap perkara yang harus pasti di bawah ta'alluq dan kehendak Allah, iaitu kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Manakala setiap perkara yang mustahil itu tidak termasuk dalam sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Imam Al-Ghazali telah menyatakan tentang perkara ini perlu kepada penelitian tentang ta'alluq sifat qudrah Allah itu sama ada mustahil ataupun harus, perlu ditentukan dengan kebenarannya dengan kita mengetahui makna mustahil dan harus itu. Untuk kita menentukan sifat ta'alluq untuk kita menentukan ta'alluq sifat qudrah Allah itu, kita perlu kepada pemahaman mengenai maksud mustahil dan maksud harus tersebut. Sekiranya ia tidak diteliti, maka ia akan dianggap bahawa sesuatu itu berkemungkinan ia mustahil dan berkemungkinan ia boleh menjadi harus. Dalam hal ini, sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang harus itu merupakan sesuatu yang bercanggahan dan tidak boleh disatukan. Sekiranya kita tidak mengetahui perkara apa itu perkara mustahil dan harus, maka ia akan boleh menyebabkan seseorang itu berfikiran perkara tersebut mustahil boleh berlaku dan harus berlaku. Perkara ini perlu kepada perincian yang teliti untuk menerangkan mengenai persoalan yang wujud dalam perkara tersebut. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya iaitu mengenai penerangan Imam Al-Ghazali, di mana dalam penerangan Imam Al-Ghazali ini ada menyatakan mengenai alam. Imam Al-Ghazali mengambil contoh terhadap alam. Imam Al-Ghazali menyatakan alam ini boleh menjadi sesuatu yang wajib, mustahil maupun harus, di mana alam ini boleh menjadi tiga keadaan, iaitu sama ada ia menjadi wajib, mustahil ataupun harus. Yang pertama iaitu wajib. Bagaimana alam ini boleh menjadi wajib? Apabila iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala bahawa suatu alam itu wujud, iaitu Allah menyatakan sebagai sesuatu ketentuan yang wajib kepada alam itu untuk wujud. Kehendak Allah adalah hal ini kerana kehendak Allah merupakan sesuatu kehendak yang sempurna untuk menentukan sama ada alam itu wujud, menentukan alam itu perlu dan wajib wujud. Okey, yang seterusnya ialah mustahil. Perbahasan mengenai mustahil ini iaitu berlaku pada ketika sesuatu yang harus itu telah ditakdirkan supaya tidak wujud. Iaitu maksudnya di sini Allah pada aspek mustahil ini Allah tidak menghendaki sesuatu itu untuk wujud dan ia mustahil untuk berlaku, maka ia akan menjadi sesuatu perkara yang mustahil. Hal ini kerana dalam aspek mustahil ini perkara tersebut berada dalam ta'alluq Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir iaitu harus. Harus ini kita hanya perlu melihat kepada
kepada zat alam itu sendiri tanpa perlu kepada penelitian terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala sama ada alam itu perlu wujud ataupun tidak. Okey. Kita beralih kepada yang seterusnya mengenai 3 aspek yang perlu diambil kira dalam hal tersebut untuk menentukan sama ada alam itu wajib, mustahil ataupun harus. Yang pertama, disyaratkan adanya ta'alluq dan kehendak terhadap perkara tersebut. Sekiranya ta'alluq dan iradah ataupun kehendak itu tiada, maka ia akan menjadi wajib. Yang kedua, iradah atau kehendak Allah tiada berta'alluq untuk mengadakannya, maka ia akan menjadi sesuatu yang mustahil berlaku. Yang ketiga ialah tidak perlu melihat kepada aspek iradah ataupun kehendak dan ta'alluq Allah, maka ia akan kekal menjadi sesuatu yang harus. Okey, di sini dalam kitab Iqtisad, dalam kitab Imam Al-Ghazali ini, beliau telah mendatangkan beberapa contoh, iaitu contoh di sini saya datangkan, iaitu Allah telah mengetahui sejak azali lagi bahawa Zaid, iaitu seorang manusia yang akan mati pada pagi hari Sabtu. Persoalannya di sini, adakah Zaid akan hidup pada pagi hari Sabtu? Okey. Penerangan terhadap persoalan ini, perkara ini boleh menjadi sesuatu yang harus ataupun menjadi mustahil. Ia perlu dipandang dari zatnya, sama ada Allah menghendakinya ataupun Allah tidak berkehendak terhadap perkara tersebut, maka ia menjadi sesuatu yang harus. Dalam hal ini hanya perlu dipandang tentang zatnya sahaja, iaitu pada diri Zaid. Sekiranya Allah tidak berkehendak untuk dia mati, maka ia harus untuk hidup. Berbeza pula dengan keadaan yang mustahil. Allah telah mengetahui tentang ajal Zaid sejak daripada azali lagi, maka mustahil bagi Zaid untuk hidup pada pagi hari Sabtu tersebut. Oleh itu, perkara tersebut akan berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah, kesimpulannya, semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berdasarkan kepada kehendak Allah, sama ada mahu untuk melaksanakannya ataupun tidak. Kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.